Salam sejahtera, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Jun bersama saya, Prasad Michael. Ibu dan bapa Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman, mendakwa anak mereka telah ditekan untuk menyokong Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin. Kedua-dua mereka memberi keterangan semasa perbicaraan terhadap Syed Saddiq berhubung dakwaan penyelewengan dana dan pengubahan wang haram. Bapa ahli Parlimen Muar itu, Syed Abdul Rahman Al-Sargof, memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengenai tekanan yang didakwa diterima anaknya. Semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Gobind Singh Deo, Syed Abdul Rahman berkata sokongan kepada Muhyiddin pada 2020 adalah tipis dan beliau mendakwa anaknya akan dianiaya jika tidak sehaluan secara politik dengan Presiden Bersatu itu. Apabila Gobind bertanya sama ada Syed Saddiq disiasat untuk memaksanya menyokong Muhyiddin, saksi itu bersetuju. Ibu tertuduh Sharifah Mani Syed Abdul Aziz pula memberi keterangan bahawa pegawai SPRM yang menyoalnya sebagai sebahagian daripada penyiasatan terhadap anaknya telah menasihatkannya secara berseluruh supaya menasihatkan anaknya untuk menyokong kerajaan PN ketika itu pada 2020. Menjawab soalan Gobind sama ada Syed Saddiq ditekan untuk menyokong kerajaan Muhyiddin, dia turut bersetuju. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu berdepan 4 pertuduhan berkaitan pecah amanah dana armada bersatu berjumlah RM1 juta dan pengubahan wang haram. UMNO mesti berdepan pilihan raya umum akan datang dalam keadaan bersih, kata ahli majlis tertinggi parti itu, Zahidi Zainul Abidin. Katanya parti itu perlu bersedia dengan sebarang kemungkinan melibatkan perbicaraan rasuah Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi. Kes ni sedang dibicarakan, kita harap macam kita UMNO ni, kita berdoa supaya Presiden kita selamatlah. Didapati tak bersalah. Tapi kalau bersalah, maknanya kita pemuda UMNO semua pun kita pergi cari jalan yang terbaik supaya kita nak election kali ni kita masuk dengan keadaan kita bersih. UMNO ini bersih dan diterima oleh rakyat. Presiden UMNO itu ketika ini sedang menghadapi 2 perbicaraan rasuah berasingan. Pertama mengenai dakwaan penyelewengan dana Yayasan Akal Budi dan yang kedua mengenai rasuah dalam sistem visa asing VLN. Zahidi yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia itu diketahui tidak sehaluan dengan Zahid. Ditanya sama ada pendedahan mengenai pembayaran oleh Ultra Kirana Sdn Bhd dalam kes VLN dibincangkan oleh Majlis Tertinggi UMNO, Zahidi menidakkannya. Zahidi berkata perkara itu mungkin hanya akan dibincangkan jika ada sebarang keputusan. Beberapa ahli politik telah dinamakan dalam kes VLN termasuk 3 pemimpin UMNO iaitu Hishamuddin Hussein, Rizal Marikan Naina Amerikan dan Khairi Jamaluddin. Kita ke perkembangan berikutnya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sekali lagi menafikan bahawa dia menerima RM1.3 juta daripada UKSB semasa menjadi Menteri Dalam Negeri. Muhyiddin turut membidas kenyataan Najib Razak yang mempersoalkan sama ada dia benar-benar menerima rawatan kanser ketika didakwa menerima rasuah dari UKSB. Dia bukan hakim. Elok. Elok dia manage dia punya problem lah. Saya dah selesai buat satu kenyataan dan saya tak nak tokok lagi dalam majlis ni. Saya punya kenyataan gitu dan saya sebutkan juga contoh 1-2 tarikh tu yang dikatakan oleh pihak kononnya beri sogokan, itulah tarikhnya. Yang itu saya kata waktu itu saya tak ada di sini. Saya sebut itu. Ya. Jadi saya nak minta supaya tak perlu nak dibahas lagi. Baru-baru ini saksi pendakwaan dalam kes rasuah Ahmad Zahid Hamidi memberi keterangan bahawa Muhyiddin menerima RM1.3 juta dalam 3 transaksi pada 4 Jun, 4 Julai dan 23 Ogos 2018. Muhyiddin bagaimanapun menafikan perkara itu dengan menyatakan dia berada di luar negara ketika itu untuk menerima rawatan kanser. Susulan itu Najib menyenaraikan beberapa laporan berita di Facebooknya yang menunjukkan bahawa Muhyiddin masih belum melalui pembedahan pada 4 Jun dan Julai 2018. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin turut menafikan bahawa dia menerima sebarang bayaran daripada UKSB. Ini selepas namanya turut tersenarai dalam ledar UKSB seperti yang dikemukakan di mahkamah dalam perbicaraan Zahid Hamidi. Saya nak nyatakan bahawa saya
tak pernah terima apa-apa secara peribadi, ya, seperti mana yang telah pun dilaporkan. Saya tak pernah terima apa-apa wang dalam kes tersebut. Dan perkara ini jika dipanggil oleh mana-mana pihak untuk diberi keterangan, saya bersedia untuk memberi kerjasama yang sepenuhnya. Pengarah UKSB Wan Qurisha Wan Abdul Ghani sebelum ini memberi keterangan bahawa beberapa bayaran berjumlah antara RM50,000 hingga RM200,000 telah dibayar kepada Khairi secara tidak langsung melalui UMNO bahagian Rembau. Bekas pengurus pentadbiran UKSB, David Tan Siong Sun turut memberi keterangan bahawa Khairi yang ketika itu merupakan timbalan ketua bahagian Rembau dibayar RM3.7 juta secara keseluruhan menurut ledger syarikat itu. Berita seterusnya, Majlis Pimpinan Pusat PKR memutuskan tidak akan berbincang atau bekerjasama dengan Azmin Ali, kata pengarah komunikasinya Fahmi Fadzil. Menurut Fahmi, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat MPP yang berlangsung malam tadi. Dalam kenyataannya, Fahmi berkata, Azmin juga dianggap oleh anggota dan penyokong PKR serta orang ramai sebagai salah satu punca utama berlakunya pengkhianatan langkah Sheraton. Jumaat lalu Malaysia kini melaporkan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu dikatakan bertemu dua wakil PKR di Hotel Sheraton di Petaling Jaya. Perkara itu dibongkar beberapa pemimpin kanan PKR yang tidak mahu identiti mereka didedahkan. Sebelum ini, seorang lagi pemimpin Bersatu, Muhammad Rashid Hasnun berkata adalah mustahil untuk dia dan Azmin meninggalkan parti mereka. Muhammad Rashid menyifatkan dakwaan itu sebagai propaganda murahan untuk melemahkan Bersatu. Sementara itu, Fahmi berkata jawatan kuasa pemilihan parti akan mengumumkan secara rasmi kepimpinan cabang yang baru serta pimpinan utama PKR dalam masa terdekat. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini membebaskan Samirah Muzaffar dan dua anaknya atas pertuduhan membunuh CEO Cradle Fund Nazrin Hassan 4 tahun lalu. Hakim Abdul Karim Abdul Rahman menetapkan keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Samirah yang merupakan balu Nazrin. Hakim berkata mahkamah mendapati bahawa keadaan tidak menunjukkan perlakuan Samirah dan dua remaja itu mendatangkan kecederaan sehingga menyebabkan kematian mangsa. Katanya pihak pendakwaan juga gagal membuktikan berlakunya pembunuhan pada masa yang dikatakan dalam pertuduhan. Pada 14 Februari lalu, pihak pendakwaan menutup kes mereka selepas memanggil 57 saksi termasuk abang dan kakak si mati, pengarah Jabatan Bomba Kuala Lumpur, pegawai forensik patologi Hospital Kuala Lumpur serta pengawal keselamatan kediaman si mati. Perbicaraan tersebut bermula pada 6 September 2019. Samirah serta dua remaja lelaki, masing-masing berusia 19 dan 16 tahun dan seorang warga Indonesia yang masih bebas, Eka Wahyu Lestari, didakwa membunuh Nazrin 47 tahun di sebuah rumah di Mutiara Damansara di antara 11.30 malam 13 Jun 2018 dan 4 pagi 14 Jun 2018. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Prasad Michael, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat, jumpa lagi.